Ini adalah starter motor. Ini adalah starter motor. Jadi macam mana kita nak uji starter motor? Okey, kita nak uji untuk pull in, hold in dan juga plunger return test. 3 ujian ke atas dia punya solenoid lah. 3 ujian ke atas solenoid iaitu pull in, hold in, plunger return test. Kemudian kita nak uji fully test lah keseluruhan sistem. Jom kita lihat macam mana. Untuk uji pull in, hold in dan plunger return test, so kita perlukan bateri, dan bateri mestilah bateri yang baik. Dalam bacaan 12 volt ke atas ya. 12 volt ke atas. Bateri yang paling baik adalah 12.6 volt. Jom kita lihat macam mana kita nak check bateri voltage. Okey, kita gunakan bateri tester. Okey, jadi battery test, cranking test, charging test, review data, language lah. So kita battery test, enter. Okey, and then kita boleh pilih regular float, AGM flat plate, AGM spiral gel. Okey, so kita pilih AGM flat plate, enter. Jadi bateri ini dalam lingkungan dalam 12.68 volt . Jadi bateri ini sangat baguslah sebab 12.68 volt. Selain daripada bateri tester, kita juga boleh menggunakan digital multimeter lah. Kita boleh menggunakan digital multimeter untuk cek berapakah nilai voltage. Jom kita cuba lah. Okay, first kita kena set dulu kita punya multimeter pergi kepada bacaan voltage dan kita perlu pilih DC lah. 12.78. Daripada multimeter yang satu lagi kita lihat 12.6 3 volt. Jadi bateri ini boleh digunakan untuk membuat ujian ke atas starter motor. Jom kita laksanakan. Kita perlukan soket ataupun spanner saiz 12 ataupun 13, jumper cable, okey, jumper cable, dan kita perlukan satu kabel lah, satu kabel. Pertama kita tanggalkan dia punya penyambungan kita tanggalkan dia punya penyambungan, iaitu penyambungan di antara motor dan juga solenoid lah. Kita tanggalkan dia punya kabel. Dan kita tanggalkan dia punya kabel. Okey, kita tanggalkan. Begitulah kita tanggalkan Okey. Jika dilihat pada solenoid dan juga satu motor, jadi di atas ni dia ada 3 terminal lah. Terminal, terminal, terminal. Jadi ini terminal yang datang daripada bateri lah. Jadi kabel bateri akan disambung pada sini dan terminal ini akan sambung pada bahagian motor pada kabel ni. Dan ini adalah yang bersambung dengan bahagian kita punya relay dan juga switch. Okey, relay dan juga ignition switch. Jadi kita nak lihat penyambungan yang akan kita lakukan untuk melaksanakan ujian pull in, hold in dan juga plunger return test. Jadi penyambungan yang kita akan buat adalah melibatkan terminal yang ini, terminal yang ini, okey, terminal yang ini dan juga body lah. Okey. Jadi terminal, terminal dan juga body. Terminal yang ni tak terlibat Okey, jom kita buat penyambungan untuk cek sama ada dia punya solenoid masih lagi okey ataupun dah rosak. Jadi kita perlukan battery cable. Jadi bahagian terminal negatif, jadi kita sambungkan pada bahagian body lah, body satu motor. Bahagian untuk okey, terminal pada bahagian solenoid, terminal pada bahagian solenoid kita akan kepitkan dengan kabel bateri lagi satu, dan terminal lagi satu kita akan kepitkan dengan klip buaya lah, crocodile clip kita akan kepitkan begitu. Okey, macam mana kita nak buat Yang ini kita akan jadikan okey dia punya ground. Yang ini pun kita akan jadikan sebagai ground
dan ini kita akan jadikan sebagai supply. Okey, sebagai supply. Jadi kedudukan tangan sangat penting. Pertama, saya akan letakkan sentuh di sini. Okey, bila disentuh di sini, nothing happen lah sebab kita belum lagi sambung dengan bahagian terminal positif. Untuk ujian pull in, hold in dan plunger return test, so kita kena sentuh. Kita sentuh dia, and then dia akan jadi pull in dan hold in. Angkat, dia akan jadi hold in. Lepas, dia akan jadi plunger return test. Okey. Dan wire yang kita pegang ni, sebenarnya kita jangan pegang jauh macam tu. Jangan jauh macam tu. Kita mesti rapatkan jari kita pada hujungnya untuk kekalkan. Jangan tangan kita shaking nanti, bergetar. Jadi kita cuba. Okey. Okey, mesti bawah daripada 10 saat. Apabila kita laksanakan ujian tersebut, apa akan berlaku? Okey, first kali dia punya overrun clutch ni, dia punya pinion gear ni, dia akan keluar. Gear ni akan keluar dan apabila ujian berakhir, dia mesti masuk semula. Kalau dia tak masuk, menunjukkan dia punya plunger return test dia gagal lah. Okey, kita cuba lah. Pull in, hold in, plunger return test. Jadi untuk pull in, okey, hold in, okey, plunger return test tak okey. Kerana apa? Kerana dia punya gear tak balik ke tempat yang asal. Jadi kita buat jarak dekat. Kita buat jarak dekat. Pull in, hold in, plunger return test. Okey. Sekarang plunger return test dia tak okey lah. Sebab kenapa? Dia punya gigi gear ni kekal di sini. Sepatutnya dia masuk semula ke dalam. Okey. Satu motor yang satu lagi. Ini adalah satu motor yang lain. Dan ini adalah kedudukan dia punya gear lah. Dia punya gigi gear. Kita nak lihat dia punya plunger return test dia okey ke atau okey. Yang satu motor satu lagi, dia punya plunger return test dia gagal lah. Okey, sebab gigi gear dia tak balik ke tempat yang asal. Kita cuba yang ni lah. Pull in, hold in dan juga plunger return test. Okey. Yang ini langsung dia tak mau keluar. Langsung dia tak mau keluar. Mungkin dalam dia punya plunger dah patah lah. Mungkin lever dah patah ataupun tersalah pasang. Disebabkan kedua satu motor tadi bermasalah, jadi kita guna satu motor yang barulah untuk buat demo kan, untuk tunjuk. Jadi ini yang baru Kotak pun tak buka lagi. Okey, kita buka kotak lah. Benda yang sama mesti kita buat. Kita mesti tanggalkan dia punya kabel ni dulu lah. Kabel motor dia kita kena tanggalkan. Jadi kita kena buat penyambungan lah. Okey, kita buat penyambungan. Sama je penyambungan dia. Nak cari sudut yang sesuai nak buat demo ni. Okey, jadi kita ini kalau dalam buku terminal 50 terminal 50 tak silap saya. Okey, terminal 50 ni kita kepitkan. Kemudian kita boleh buat ujian lah. Bila buat ujian kita fokuskan kepada bahagian sini lah. Okey, bahagian sini. Dan yang ini kita kena sentuhkan pada bahagian sini lah. Okey, sentuhkan pada bahagian negatif dan bahagian positif kita buat penyambungan. Okey, bismillah. Pull in, hold in, plunger return test. Nampak? Okey, lagi sekali. Pull in, hold in, plunger return test. Jadi starter motor ni satu motor yang baru. Jadi dia punya slow net masih lagi berfungsi dengan baik. Okey.
Okey, sekarang ni kita nak uji motor ni. Kita nak uji solenoid berserta dengan motor. Okey, apabila kita aktifkan solenoid, motor ni mesti berpusing. Tapi insya-Allah kot motor ni tak ada masalah. Jadi dia boleh berpusing dengan baguslah. Sebelum tu kita kena sambungkan dululah. Kita kena sambungkan dulu kabel motor yang kita buka tadi. Kita sambungkan semula. Okey. Dan seterusnya kita akan buat penyambungan. Okey, ini adalah penyambungan untuk kita cek motor berserta dengan solenoid. Nak lihat solenoid dan motor ni cantik ke tak cantik. Jadi penyambungan dia macam mana? Okey, kita buat terminal negatif bateri. Terminal negatif bateri sambung pada bahagian body starter motor. Okey, bahagian terminal pada bahagian solenoid, penyambungan bateri kita terus sambung pada positif bateri lah. Okey, kita sambung pada positif bateri. Dan satu lagi terminal pada solenoid. Okey, terminal pada solenoid kita buat penyambungan dan hujungnya nanti kita akan sentuhkan pada bahagian supply sama ada di sini ataupun pada bahagian terminal positif bateri. Okey, apabila saya sentuhkan supply, okey, jadi motor akan gear ni akan ditolak keluar dan akan berpusing. Dia akan berpusing. Kalau kedudukan pada enjin, gear ni akan membuat sentuhan penyambungan dengan flywheel dan dia akan memutarkan flywheel. Itu waktu kita crank enjin. Tapi apabila enjin dah hidup, kita lepas kunci akan balik pada kedudukan on dan dia punya gear ni akan berhenti berpusing dan ditarik semula masuk ke dalam dan dia akan melepaskan gigi flywheel. Jika gear ni tetap melekat pada gigi flywheel setelah enjin dihidupkan, biasanya ianya akan menyebabkan kita punya starter motor terbakar dan amat membahayalah. Jadi kita lihat, kita buat ujian ke atas starter motor ni, kita lihat macam mana dia keluar dan berputar dan masuk semula. Okey. Okey, biasanya untuk ujian macam ni, mekanik dekat luar dia pijak dengan kaki tau. Dia pijak dengan kaki dia punya starter motor. Sebab ada setengah starter motor yang mempunyai daya kilas yang sangat kuat. Apabila kita buat penyambungan, dia akan menggelepar. Tapi yang ni agak kecil lah. Jadi dia punya gegaran gelepar dia tu tak kuat. Jadi kita lihat . Okey, nampak dia keluar berputar dan apabila saya lepas supply, dia berhenti berputar dan masuk semula. Lagi sekali Okey, itu ujian yang sangat simple lah, yang sangat mudah, yang saya rasa semua orang pun boleh buat. Jadi kita ada 3 biji starter motor. Ujian telah dilaksanakan. Didapati 2 starter motor ni dia bermasalah daripada segi solenoid dan juga dia punya gear lah. Dia punya overrunning clutch ni apabila dia keluar dia tak mau return. Yang ni, okey. Yang ini apabila dia keluar macam ni dia tak mau return semula. Okey, bila keluar tak mau return. Ini melibatkan lever yang ada di pada bahagian sini. Okey, mungkin bahagian bahagian solenoid ni dia dah terlucut dia punya lever. Dia punya lever tu dah terlucut pada kaki solenoid. Jadi solenoid tu bila tarik, bila dia tarik saja dan tak boleh return masuk. Okey. Tolak dengan tangan boleh lah. Tapi bila dia keluar, dia tak mau balik ke tempat yang asal. Okey. Ni kena tengok dalaman ni lah. Dia punya lever. Okey, dia punya lever. Mungkin macam-macam boleh berlaku lah ni. Okey. Ini masalah yang starter motor yang pertama lah. Masalah starter motor yang kedua ni. Okey, apabila kita buat ujian, dia langsung tak mau keluar. Okey. Dia punya gigi gear ni langsung tak mau keluar. Itu pun melibatkan dia punya bahagian lever tengah ni. Okey, bahagian tengah ni. Mungkin tertanggal ke apa ke, tak pastilah. Kena buka dan lihat. Okey. Jadi dua starter motor ni bermasalah untuk bahagian sambungan lever dan solenoid lah. Okey. Motornya kita tak check tadi kan. Tapi untuk starter motornya yang ini dalam keadaan yang sempurna lah. Keadaan yang bagus sebab starter motor baru.